Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam siri perbincangan dalam subjek Usuluddin. Kali ini kita nak bincangkan berkaitan dengan satu tajuk hadis daripada subjek Usuluddin tingkatan 2, iaitu pelajaran yang ke-8, al-man'u an ityanil kuhan, iaitu larangan daripada mendatangi tukang tilik. Larangan daripada mendatangi tukang tilik. Larangan kepada kita jangan pergi untuk mengambil hikmat, orang kata apa, perkhidmatan daripada tukang tilik ataupun yang seumpama dengannya lah. Okey, kita bincang daripada satu hadis yang berbunyi kat sini. Okey, an Safiyah an bu'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatin arba'ina lailah. Daripada Safiyah. Safiyah ni adalah dari sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang tilik lalu dia menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Okey, mafhum daripada hadis ni kita tahu bahawa Rasulullah kata sesiapa yang pergi ambil perkhidmatan daripada tukang tilik dan dia bertanyakan tentang sesuatu, tak kisahlah barang hilang ke apa-apa je lah, dia gunakan perkhidmatan bomoh ke tukang tilik ke, nak tahu apa yang jadi pada masa depan ke, maka solat dia tidak diterima selama 40 hari. Okey. Daripada hadis tu kita dapat tengok ma'anil kalimat arrafan al-munajjimu awil kahin. Arrafan kat situ bermaksud nujum, ahli nujum ataupun tukang tilik. Kemudian yang kedua, tukbala tustajabu. Tukbala diterima bermaksud mustajab, mustajab ataupun diterima. Kemudian kita tengok syarahul hadis, huraian daripada hadis ni. Dia kata hazal hadis yubayyinu lana 'ala an-nahyi an ityanil kahin awil arraf. Hadis ni dia menyatakan bahawa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita mengambil perkhidmatan daripada tukang tilik ataupun ahli nujum. May yazhabu ilal munajjamil kahini liyas'alahu an syai'in liyukhbirahu an makani haza syai'un al-mafqudi la yuqbalu lahu salatu arba'ina yawman minal fara'idi wan nawafil. Dan barang siapa yang mendatangi ahli nujum ataupun tukang tilik dan bertanya tentang sesuatu atau bertanya tentang barang yang hilang, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Amalannya tidak diterima selama 40 hari. Ini larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita hindarkan. Kemudian kita tengok mafhum al-kahin awil arraf wa hukmu ityanuhu. Mafhum ataupun maksud kepada tukang tilik ataupun menilik nasib itu sendiri dan hukumnya. Al-kahin awil arraf huwa alladhi yaz'umu ma'rifatal umuril ghaibiyah muqaddimati asbabit tadalla biha. Tukang tilik ataupun menilik nasib ialah
orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib yang mana menjadi sebab kepadanya ni untuk menggunakan alasan untuk dijadikan bukti. Maksudnya kita jumpa orang orang yang menilik nasib ni, dia mengaku yang dia tu tahu. Bahasanya kalau kau jumpa aku, kau akan dapat barang kau yang hilang. Kalau kau jumpa aku, kau boleh tahu benda yang akan berlaku. Contoh kita dah tetapkan, kalau kata tarikh perkahwinan lah, kita kata kita pun pergi jumpa. Okey, tarikh yang kita tetapkan ni boleh diterima pakai, boleh di hari yang baik ataupun tidak. Kalau kau jumpa aku, kau boleh tahu apa hari. Sepatutnya bukan hari ni, sepatutnya kau buat hari ni, hari yang lain. Tu biasanya ahli nujum yang tentukan. Dan perkara tu adalah haramun walam lam yaksidu biha yaqulu li haqqil wa'id min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan tersebut adalah haram, dan semua benda yang kita nak lakukan ataupun semua benda qada dan qadar itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya dari ilmu pengetahuan ahli nujum itu. Okey, kita kena minta sesuatu daripada Allah, bukan daripada penilik nasib ataupun ahli nujum. Itu maksudnya. Dan perbuatan pergi kepada ahli nujum tu adalah haram. Okey, al-farqu bainal kahin wal arraf. Dia perbezaan di antara tukang tilik dan menilik nasib tu, dia ada 3 qaul, itu 3 pendapat. Pendapat yang pertama, al-kahin atau al-arraf mutaradifani fil makna. Okey, pendapat yang pertama dia kata tukang tilik dan menilik nasib ni adalah 2 perkara yang berbeza dari sudut makna. Okay. Pendapat yang kedua kata annal arraf a'ammu minal kahin ala ma'rifatil umuri muqaddimati asbabu yustadallu biha. Okey, pendapat yang kedua kata menilik nasib tu adalah umum daripada penilik nasib, yang mana ianya menjadi sebab pembuktian tentang sesuatu benda yang kita nak tahu tu. Nak tahu di masa hadapan ada apa. Okey. Kaul yang ketiga, pendapat yang ketiga, annal arraf bi khabaril umur bi muqaddimati asbabi yastadallu biha. Menilik nasib tu adalah sebab sahaja. Wa ammal kahin anil ghaibiyah. Dan penilik nasib itu peramal itu adalah orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dia mengakulah dia tahu perkara gaib. Dia boleh tahu apa yang akan jadi pada masa hadapan. Okey. Dan kemudian yang terakhir kita tengok asbabul ityanun nas al-kahin. Okey, sebab-sebab, antara sebab yang menjadi punca kenapa manusia ni ada orang yang nak pergi berjumpa dengan ahli nujum ataupun tukang tilik ni. Yang pertama, yuridul afiyah bi talabil isti'anati minhum. Dia mahukan kesejahteraan dengan meminta pertolongan daripada tukang tilik. Okay, yang kedua, annahum yumkinu ittila'u 'alal mustaqbal. Boleh mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Okay, kalau aku kahwin dengan dia ni, apa yang jadi pada masa depan? Bahagia ke, tak bahagia ke? Itu sebenarnya boleh merosakkan hubungan rumah tangga. Okey, kemudian yas'alu an syai'in liyukhbirahu an syai'in al-mashrub awil mafqud awil da'i. Meminta kita nak tahu berkaitan dengan sesuatu yang hilang. Kunci kereta hilang, duit hilang, kad bank hilang ke, pergi jumpa tukang tilik. Padahalnya kalau kad bank hilang, duit hilang tu boleh pergi report polis dan sebagainya. Okay. So pada masa sebagai kesimpulannya, kita tak payahlah pergi untuk menilik nasib dan sebagainya, dan mintalah
sesuatu itu, mintalah pertolongan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan melalui solat kita tu. Okey, saya rasa setakat itu sahaja untuk perkongsian kita pada kali ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat untuk kita semua. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.